Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, baik. Kamu mahu terus pergi pada latihan tu ke ataupun pergi pada buku teks dulu? Buku teks. Buku teks dululah kan? Hmm. Buku teks dululah, kita tengok dulu apa yang diceritakan ni. Bukan. Sekejap yang cari dulu. Okey, ini adalah subtopik yang paling last sekali dalam bab 3. Jadi boleh tepuk tangan lah. Yeay. Okey. Yang ini dia melibatkan beberapa pengiraan lah. Konsep dia tak macam tidak ada konsep je ni. Semuanya melibatkan pengiraan. Okey. Tenaga dan kuasa elektrik. Okey, bila bercakap pasal sebelum tu, kalau anda mendengar, kena respon angkat tangan. Yalah, ada yang tak angkat ni. Yang tak angkat ni apa kejadian? Sekejap. Okey, lain lah katanya. Okey, kalau mendengar angkat tangan. Wah, Fendi banyak kali angkat. Angkat. Okey, bagus. Baik. Patutlah tak nampak buku teks ni. Sekejap. Okey, kalau kamu tengok buku teks kamu pun tak ada banyak sangat kerana dia lah. Tak berapa banyak. Okey. Muka surat 124 Okey, starting dia muka surat 124. Okey, ni adalah gambar dapur lah. Memang elektrik biasanya, kalau barang-barang elektrik memang biasanya banyaklah di dapur. Okey. Jadi ini adalah beberapa rumus yang sebenarnya kamu boleh terbitkan sendiri je ni rumus ni. Sebab yang minggu sebelum cuti hari tu pun kamu sudah belajar beberapa rumus tentang beza keupayaan. Dulu kamu tahu hukum Ohm pun kamu tahu. Okey. Jadi untuk rumus yang apa yang penting di sini, rumus yang ni saya kasih warnakan dengan highlighter. Okey, yang ini penting. E sama dengan VIT. Okey. Jadi macam mana mau dapat E? Apa itu E? E adalah apa? E adalah apa? Tenaga. E adalah tenaga. Jadi sekarang ni kita bincang pasal elektrik, maka kita gunakan E sebagai tenaga elektrik lah. Sebelum ni E ni macam-macam tenaga lah. Tenaga haba boleh, kinetik boleh. Dalam tajuk elektrik, tenaga elektrik lah. Jadi macam mana dapat VIT? Okey, jadi dia daripada bermulanya VIT nanti, dia daripada rumus yang kamu belajar baru saja sebelum cuti hari tu. V sama dengan E per Q. Ingat ke tidak tu rumus V adalah E per Q tu? Ni mesti ingat ni rumus ni. Okey. Dan satu lagi rumus kamu belajar sebelum ni, arus elektrik kan? Kamu belajar apa yang sebelum ni ya? I, arus elektrik adalah kadar pengaliran cas Q per T. Jadi dapatlah Q sama dengan I per T.
Ingat, Alhamdulillah. Okay. Jadi susun balik Q sama dengan I per T. Yang ini E sama dengan V darab Q tu daripada susun balik lah rumus ni yang kamu sudah belajar ni. Jadi dua rumus ini digunakan untuk menjadikan ini. Jadi ini macam persamaan serentak lah. Jadi Q ni, okay, Q pada rumus ini ni dia gantikan dengan IT. Jadi sebab itu dia jadi V, ada sini V, lepas tu IT. Boleh? Hello? Boleh. Okay, mungkin suruh angkat tangan lah kan. Okay, kalau okay angkat tangan kan. Okay, ada yang tak okay ni. Yang tak okey tu jangan pula mental tak okey. Mental kena sentiasa okey lah. Minum air suam lah banyak-banyak kan. Okay, dengan baca bismillah dululah. Okay, jadi ini rumus pertama dalam tajuk elektrik. E adalah tenaga elektrik, V adalah voltan yang biasalah voltan, I adalah arus elektrik, T adalah time, masa yang diambil untuk menggunakan tenaga elektrik itu. Okay, jadi ini adalah rumus dia. Kalau dia tanya kirakan tenaga elektrik, pakailah rumus tu. Okay, yang kedua adalah satu lagi rumus kuasa. Bila kita sudah tahu tenaga elektrik, kita pun berminatlah untuk tahu kuasa. Okay, kuasa elektrik. Jadi untuk itu, tengok di muka surat 120 lebih 125. Ini yang dia ceritakan macam mana dapat P. Jadi yang penting di sini, yang ada 3 ni, sebenarnya E tadi pun ada 3 sebenarnya, tapi tak apalah, saya kasih satu tu dulu. Ini satu. Okay, untuk power, untuk kuasa elektrik ada 3. Itu satu. Nampak ke? Nampak? Ke kecil sangat ke besar sangat? Dua kali angkat maksudnya besar sangat tak tahulah. Okay, tak apa. Ini yang kedua, rumus kedua. Jadi benda-benda ni, semua rumus ini tak ada ni dalam SPM ni. Bila tak ada dalam SPM, sebab mana? Mungkin ada rumus yang sama ketiga-tiga P ni dia bagi dalam exam. Mustahil. Kalau dia bagi pun satu je yang ini. Yang lain kamu kena terbitkan sendiri. Kalau soalan mau kira lah. Okay. Okay, jadi apa cerita dia? Okay, kuasa elektrik adalah E per T. Ini tingkatan 3 kamu belajar ni. Jangan buat-buat lupa. Kalau kamu buat-buat lupa, saya lupakan kamu lah. Okay, ni jangan lupa. Ini form 3. Form 3, kamu belajar dulu tenaga bahagi masa adalah kuasa. P adalah kuasa, power Jadi tadi kamu dapat sudah yang ini, E sama dengan VIT. Jadi apa kata masukkan benda ni, E ni, E yang di sini ganti je dengan VIT. Okay, kalau kita ganti dia jadi macam ni. Jadi macam ni. Okay, setakat ni okey. Kita ganti je masuk dalam tu. Ganti huruf E tu dengan huruf VIT. Sebab tadi kita belajar baru je kita dapat tadi E sama dengan VIT. Okey, Alhamdulillah. Jadi setakat tu kita tengok di bawah ni matematik sudah ni. Okay, matematik je ni. Jadi T dengan T boleh mampus sini ni. Kita kasih bunuh dia. Pam. Jadi tinggallah VI. Jadi dapat rumus yang pertama. Ini penting. Okey. Ataupun IV ataupun VI. Dia tak buat IV sebab IV tu ada nama orang kan. Sebab tu dia mungkin buat VI lah. Tak tahulah sejarah dia macam mana kan. Okay, jadi satu. Itu satu. Untuk power ada satu. Okay, untuk power yang kedua, macam mana dikeluarkan daripada yang pertama ni?
Okay, daripada pertama ni kamu tengok balik dia buat ni. Dia gantikan I ni yang kedua macam mana boleh dapat dia macam ni. Kamu ingat balik hukum hook. Hukum ya Allah. Bukan hukum hook. Hukum apa tu yang VIR tu? Apa nama dia? Hukum apa nama yang V sama dengan IR tu? Kamu kena tahu hukum apa tu? Hukum O H M. Hukum Ohm. Senang Hindustan. Ohm. Okay? Jadi hukum Ohm ni dia, kamu tahu V sama dengan IR. Kan ini hukum Ohm. Ada eksperimen. Ini ada eksperimen dalam yang saya kata hari tu kita tak buat sebab tak sekolah kan. Ni kita akan buat eksperimen hukum Ohm ni. Okay. V sama dengan IR. Jadi kalau I tu, okay, I ni kita pindahkan yang R ke sebelah. Jadi I sama dengan, pindahkan R ini pergi sebelah, bahagilah V per R. Okay. Jadi bahagi V per R dapat I. Kenapa? I itu nanti, I di sini ni kita gantilah dengan V per R. Nampak dia buat ni? Ni bila sudah ganti, V dengan V, okay, darab ni V darab V, V kuasa 2. R di bawah je lah R. Satu R di bawah. Okay. Siapa yang dapat ni, dapat faham yang dapat macam ni, yang kedua punya rumus ni, angkat tangan. Yang angkat tadi tak turun-turun tadi, angkat balik lah. Okay, tak apalah. Okay, Alhamdulillah, boleh lah kan. Ni senang je. Okay, yang kedua boleh. Kalau dalam SPM, dia suruh kamu soalan sekarang ni, dia bukan macam dulu. Soalan sekarang ni, kalaulah soalan disuruh kamu terbitkan rumus yang ini, macam mana kamu buat? Jadi kena ingat daripada awal ni. Kena ingat daripada awal ni lagi. Ni daripada awal lagi, atas lagi. Macam mana boleh jadi E sama dengan VIT? Jadi dia berkait-kait ni sampai muka surat yang tadi, sebelum tadi yang kita terangkan VIT tu, yang E sama dengan VIT. Macam mana dapat tu? Jadi kamu kena tahu semua tu, baru boleh keluarkan rumus yang kedua ini. Jadi dia punya perjalanan je panjang, tapi indahlah perjalanan tu. Okay, baik. Jadi kita dapat sudah rumus yang ini. Alhamdulillah. Okay, yang ketiga. Macam mana dapat yang ketiga ni? Dia sebenarnya daripada rumus yang pertama ni, dia boleh keluarkan yang ini dan dia boleh keluarkan yang ini. Jadi dia punya kepala dia, inilah dia punya head dia ni. Dia punya kepala dia sini. Jadi sekarang ni untuk yang ini dia gantikan V pula. Yang tadi dia gantikan I. Kan I diganti, tadi I, yang sekarang V. Jadi V senanglah. V terus dapat daripada hukum Ohm tadi. V adalah IR. Jadi kita gantikan V dengan IR. Asal dia P sama dengan VI kan, yang first tadi kan. Jadi kita ganti V dengan IR. Yang ini matematik ni, I darab I dapat I kuasa 2 times R. Jadi ini adalah yang ketiga. Kalau happy dengan rumus yang ketiga, angkat tangan. Jangan buat-buat happy. Kamu mesti happy, mesti jujur lah. Happy pun kena jujur baru dia seronok lah kan. Okay, baik. Jadi kita ada berapa sudah rumus hari ni yang penting tadi, yang saya highlight tadi, campur dengan E yang tadi tu ada berapa? Tak ingat sudah yang tadi. Yang hari ni punya ada berapa lah, kamu kena ingat hari ni. 3 lah kan. Okay, yang daripada kuasa ada 3 rumus ni. Yang saya kasih warna biru hijau ni, yang ni. Daripada tenaga tadi ada 1, yang ini kena tahu. Jadi ada 4 lah. Okay. Walau bagaimanapun, kenapa dapat macam ni, kamu kena tahulah step-step dia, daripada mana lagi dia asal usul dia. Itu kena tahu. Lepas
Sebab kita tak tahu soalan SPM tu, tapi yang penting batch untuk KSSM ni dia bukan hanya menjawab pengiraan saja. Tidak, dia mungkin ada soalan tentang menerbitkan rumus. Jadi kena hati-hati dengan semua langkah-langkah untuk menerbitkan rumus yang kita bincang tadi. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyak tentang rumus yang kamu belajar hari ni. Sebenarnya tu je, yang lain tu contoh soalan je. Kita tengok lagi yang berikutnya. Okey, contoh satu lah, teruslah tengok contoh dia. Sudah baca contoh ni? Ke baru baca ni? Sekejap saya minum dulu Kamu baca dulu contoh tu. Kalau belum baca, kalau sudah baca pun baca lagi sekali. Okey, sementara tu jangan. Sekarang ni musim bahaya banyak PKPD ni di kawasan tepi, di bahagian tepi Pitang ni. Jadi hati-hatilah sikit. Kalau ada yang bekerja tu, hati-hati yang bekerja tu. Dia kena selalu beringatlah, sekarang virus tu dia bukan lagi tersebar dengan apa tu, dengan air liur ke, dengan wap mulut ke. Dia tersebar, dia terbang di udara virus yang sekarang ni yang baru, yang jenis Delta tu, dia bukan lagi bila kita bercakap dengan orang baru tersebar virus. Tidak, dia tersebar dengan di udara, airborne okey, jadi hati-hati. Okey, jadi yang contoh pertama, yang ini saya perlu bincang ke? Kalau tak perlu, kita bincang yang latihan saja. Kalau tak perlu, kamu kena angkat tangan. Kita tengok undian lah macam mana boleh. Kalau tak perlu, kita tengok terus latihan. Okey, turun tangan. Okey, siapa rasa yang saya perlu cerita sikit contoh buku teks ni, contoh satu ni, angkat tangan. Saya perlu cerita sikit. Kalau setuju, saya cerita sikit pasal contoh satu ni, angkat tangan. Tak ada, semua nak cepat. Okey, tak apa. Tengok latihan di buku modul. Okey, buku modul. Ini jawapan dia. Kamu nampak ke? Harap nampak lah. Saya ambil gambar je. Senang bagi jawapan gini je lah kan. Tengok soalan dia lah juga kan. Berapakah kuasa? Okey, soalan tanya kuasa. Jadi kuasa huruf apa ni? P. P. Jadi kita ingat tadi hurufnya adalah P. Jadi cari P. Oops. Cari P. Jadi P tadi kita ingat ada 3 kan rumus dia. Jadi kamu kena tengok mana yang sesuai lah. Okey. Macam mana mau tahu yang sesuai? Tengok maklumat apa dia bagi. Yang 4A ni adalah I. Kamu nampak ke? Kecil sangat. Besar sikit. Tebal sikit. 4 ampere. Ini arus I. Ini voltan V. Jadi kita ada I dengan V. Maka kita bolehkah cari kuasa? Bolehlah kan? Jadi P sama dengan IV ataupun VI. P sama dengan VI. Jadi macam yang dia buat ni lah. Okay, tanda right dengan jawapan kamu. Kalau betul, kalau salah tak apa, buat pembetulan. Okay, ada komen? Ada yang guna rumus lain ke apa ke? No comment. Okay, yang ke B. Berapakah haba yang dibebaskan? Kalau saya tanya kamu, kalau dia minta haba, apa maksudnya haba tu? P ke? E ke?
E. Haba adalah sejenis bentuk tenaga. Jadi dalam soalan kadang-kadang dia kata haba, kadang-kadang dia kata tenaga haba. Benda yang sama je. Okey. Jadi di sini sebab ini tajuk elektrik, dia guna simbol E lah. Jadi E tadi kamu tahu sama dengan VIT. Jadi tanpa membuang masa kita masukkan segala maklumat yang ada. Sorry. Soalan tanya betul lah. Okay, E sama dengan VIT. Okay, tanpa membuang masa kita masukkan apa-apa yang dapat. Yang tadi kalau kamu perasan tadi VI ni adalah P. Yang ni pun ada VI juga di sini. Jadi ini kan sudah ada tadi. VI tu kita sudah darabkan. Ini adalah 960. Daripada mana? Daripada soalan sebelum tadi. Cuma yang masa dia T ni kena hati-hati. Mesti dalam unit apa? Saat. Mesti dalam saat. Nah, apa-apa pengiraan dalam unit asal dia, unit asas dia, unit SI dia. Jadi dalam saat dia kena tukar daripada minit ni minit ni pergi saat. Sebab tu dia buat 5 minit darab 60. Okey, kamu boleh buat asing-asing lah. Buat dulu di tempat tepi ni ke, tak kisahlah. Boleh? Cikgu, saya tak mau guna yang 960 tu. Saya mau buat juga E sama dengan VIT. Saya mau buat sebab V sudah ada kan. 240 darab dengan 4 darab dengan T. Masa dia tu 5 darab dengan 60 tadi. Saya mau buat begini. Boleh ke cikgu? Boleh. Sama juga jawapan dia. Okey, sama je. Okey, jadi itu adalah soalan. Bukan soalan tu, dia contoh saja kan. Contoh 1. Okey, jawapan kamu wajib dalam unit KJ kah? K tu apa? Dia tulis situ tu KJ. Apa unit? Apa K tu? Kilo. Kilo. Ni kilo jo. Wajib ke begini? Okey, tidak wajib. Jadi juga jangan susah hatilah. Ini dia kasih ringkas lah. Kalau kita buat imbuhan lebih pendek. Dia punya apa tu? Panjang dia tu lebih pendek kan. Jadi kalau buat begini pun tak ada masalah. Okey, ataupun kalau kalkulator kamu tukar pergi bentuk piawai pun tak ada masalah. Okey. Dia sama saja. Pun boleh, tapi kena ada darab 10⁻5 lah di belakang dia kalau buat bentuk piawai ni. Okey, tapi itu adalah optional lah. Apa-apa pun tak kisah asalkan jawapan betul Okey. Boleh setakat ni? Okey, yang kedua, ini melibatkan bila kita sudah tahu tadi tenaga elektrik sudah ada, kuasa elektrik sudah ada, kita boleh kira bil. Bil elektrik yang di rumah kamu tu, bil elektrik tu, sebenarnya kamu boleh tolong pak cik tu kirakanlah bil. Bil elektrik. Okey. Jadi dalam pengiraan bil elektrik, unit dia tu, dia kalau kuasa tadi kuasa watt kan. Dia kalau kamu ingat kuasa unit asas dia ataupun unit SI dia adalah watt W. Tapi dalam pengiraan tenaga elektrik dia tidak ambil watt, dia guna kilowatt. Jadi kalau ada apa-apa dalam watt, dalam W tu, unit W watt kena tukar pergi kilowatt baru boleh guna rumus untuk mengira tenaga elektrik. Jadi kena hati-hati di situ. Okey, jadi dalam ini tenaga elektrik macam tadilah, macam sebelum ni kamu ada belajar kan sudah. Tenaga elektrik ataupun kamu belajar tingkatan 3 hari itu P sama dengan E per T. Macam saya sebut tadilah, ini adalah form 3. Okey, kita kira E ni lah sebenarnya tenaga elektrik tu, E ni. Jadi E susun balik sama dengan P darab T lah kan. Tu tenaga elektrik E tu. Okey. Yang penting tu power ni, ni power.
Bukan power je sebenarnya. Power dan masa tu, unit dia tu bukan unit asas. Dia ambil, kalau power ni dia dalam unit kilowatt. Kalau masa ni dia ambil dalam unit jam. Jadi kalau gabung dua-dua tu, dia akan jadi kilowatt jam. Unit bagi tenaga elektrik. Dia tak ambil dalam saat. Dia ambil kira dalam jam, dan power ni dia ambil kira dalam kilowatt, bukan watt. Kena ada kilowatt. Okey. Jadi ini contoh-contoh pengiraan tenaga elektrik. Jadi jumlah tenaga elektrik. Okey, jumlah tenaga elektrik tu maksudnya tadilah power darab dengan masa. Power darab dengan masa. Okey, power dia ada dalam jadual kan? Mana power dia ni? Ni, power dia adalah ni, nampak ni yang watt ni, ini power, tapi dia punya unit dia tu mesti kilowatt. Jadi kalau cikgu mahu tukar yang ni kepada kilowatt, kena buat apa? Bahagi dengan berapa? 1000. 1000. Jadi first step dia kamu buatlah sikit-sikit ataupun kecil-kecil kat sini. Bahagi dengan 1000. Ataupun kalau siapa sudah mahir, gerak titik je. Jadi dalam rumus nanti, sebab tu dia tulis sini 0.15. Dia tak tulis 150 sebab dia sudah tukar kepada kilowatt. Faham ke tidak ni? Faham kan? Faham kan? Jadi yang masa, masa P settle. Power tadi settle, darab dengan masa. Time. Masa mesti dalam jam. Jadi kita tengok masa dalam jadual kamu, dia bagi dalam jam sudahkah? Sudah kan, dalam jam kan? J, jam. Jadi dia tidak payah tukar lah. Jadi 24 jam. Yang 30 kat belakang ni apa benda? 30 kat belakang ni, tahu ke? Hari, bagus. Yang kita kira sekarang ni baru sehari. So dia kata sini baru sehari tu, maknanya dia pakai 24 jam. Penuh lah, satu hari tu dia pakai penuh. Jadi kalau ada 30 hari, sini dia mau per month. Maknanya sebulan kena darab 30 lah. Cek lah jawapan. Kalau salah beritahu. Kalau betul, bagi tahu jugalah. Betul ke tu? 108 kilowatt jam yang ini. Betul 108 kilowatt jam. Unit tenaga adalah kilowatt jam. Sebelum ni kamu tahu unit tenaga adalah apa? Biasa kalau tenaga, apa unit dia? Joule. Jadi jangan keliru lah. Dalam tajuk elektrik, kita pakai tenaga, unit dia adalah kilowatt jam. Dalam tajuk lain, pakai tenaga joule pun tak apa. Dalam tajuk elektrik, pakai inilah. Okey. Jadi itu adalah satu peringatan lah. Okey. Jadi yang lain pun sama. Kalau kamu kira lah, ini saya tak tunjuk jawapan je. Saya rasa masing-masing pun boleh ni kan. Okey, kalau siapa boleh angkat tangan lah, kita boleh cepat sikit. Darabkan je ikut jadual dia tu. Ini 0.7. Sebab dia kena bahagi dengan 1000 kan. 700 tadi dia bagi 700. Kena bahagi 1000 dulu supaya dalam unit kilowatt letak sini 0.7. Lepas bahagi letak sini. Darab dengan 1 jam, darab. Okey, habis. Dapatlah jawapan 21 kilowatt jam. Kalau salah bagi tahu, kalau betul pun bagi tahu. Okey, yang lain saya bagi jawapan ni adil kah? Saya bagi jawapan je lah yang lain kan, tak payah saya cakap lah. Allah. Nampak jawapan dia ke mau zoom? Zoom sikit. Ini yang muka surat di sebelahnya Ini modul Muka surat berapa tu saya tak pasti pula.
100 lebih lah saya ingat. 103. 132. Ya, 132. Jadi kamu tengok ni jawapan dia lah jalan kerja dia tu adalah di atas ni. Jadi dalam SPM itulah dia ada jalan kerja satu baris ni, satu markah, jawapan akhir satu markah. Tu je. Dalam soalan ni semuanya saya rasa semua dalam jadual ni masa dia memang sudah dalam jam ni kan. Jadi tak ada masalah mau tukar unit, tak payah tukar lah unit dia memang dalam jam. Kalau dalam minit ni kamu kena tukar pergi jam dulu. Jadi tu kena hati-hatilah. Okey, ambil jawapan dia. Nanti kamu boleh buat. Kalau tak sempat sekarang ni nanti kamu buat. Ambil jawapan dia ni. Jalan kerja tu buat sendirilah. Maksud saya ambil jawapan akhir dia. Okey, yang ini sudahkah yang ni 22.5. Okey, kalau perlu saya turunkan lagi beritahu. Kamu buat apa sebenarnya ni? Turun je. Tak kasih turun. Okey. saya tak tahu kamu buat apa sebenarnya sana. Macam sunyi je. Kalau kata masak tak dengar pula kuali-kuali beriuk ke apa. Lagi. Bawah. Bawa lagi. Yang. Kalau diam. Sampai yang jumlah tenaga tu. Oh, yang last sekali. Okay. Kalau yang diam tu saya tahu mungkin lain lah mungkin kan. Boleh. Yang ini kalau salah nilai dia bagi tahulah yang ni. Kamu kena tambahkan semua yang dalam jadual ni. Jawapan akhir yang ni sini tambahkan semua ni muka surat sebelum yang tadi pun tambahkan jawapan akhir dia 802.5 kilowatt jam. Jumlah tenaga untuk semua alat lah. Cikgu nombor 2. Nombor 2 lagi. Okay, next. Okay, nombor 2 ni simple je. Alhamdulillah semua betul. Okay, nombor 2 ni dia suruh kamu kira sahaja elektrik. Okay, dia ada bagilah 200 kilowatt jam pertama, harga dia adalah 21.8 sen. Satu unit. Satu unit ini per kilowatt jam ni maksudnya satu unit kilowatt jam tu unit lah. Satu unit per Jadi kalau ada 200 unit, ini contohlah kalau guna 200 unit, tepat-tepat guna 200, darablah dengan 21.8 sen dapatlah kan. Okey, ini yang pertama lah. Biasanya dalam bil elektrik dia ada jadual dia kan, jadual tarif dia tu. Kalau lebih, contohnya dia 100 kilowatt jam berikutnya. Contohnya kamu pakai 300 kilowatt jam. Contoh, ini tenaga elektrik rumah kamu, contoh kan. Jadi 200 yang pertama tu dia pakai yang inilah, maknanya RM43.60. Jadi baki dia 100 tu kita kena tengok yang jadual berikutnya lah. Macam tu, contoh, okey. Jadi semua ni berpandukan pada latihan tadilah 800 tadi tu. Yang 802.5 kilowatt jam. Jadi jumlah semua sekali tu kamu cek. Yang ni boleh faham ke apa yang berlaku di sini? Kalau siapa tak faham, boleh bagi tahu sekarang ni. Cikgu. Ya. Yang dia tulis sana 100 darab 33.40 sen ni bukan dapat 4.360 kah? Oh, betul sebenarnya kan. Dia gerak titik je kan. 3 darab 100, 1, 2. Jadi 3,000 dia akan jadi 3340 sen. Ya ke? Ataupun RM 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 RM
Cigo yang RM154.40 tu kan? Apa ni? Jawapan aku 80 sen ujung dia. 8 okey, kita kira kan. 51.6 darab dengan 300 154.8. Ya betul. Salah lah ni. Okey, tolong baiki. Dalam skema saya ni salah lah. Dalam buku kamu tak ada dia punya tu kan. Jadi kamu baiki ikut jawapan kamu lah. 154 80 sen untuk yang ketiga ni. Maknanya jawapan akhir dia mungkin salah jugalah kali. Tak apa. Yang penting kita tahu macam mana yang buat yang betul lah. Yang lain cek lagi. Kalau salah ni beritahu. Yang penting teknik kaedah yang kamu buat tu betul. Darab kamu tu betul lah. Yang ini betul. Aisyah, yang ini ada kamu cek. Betul Cigo. Betul Yang last tu yang dia punya jumlah tu. Dia punya jumlah tu bermasalah. Sepatutnya 342. Dia akan jadi di sini. Dia akan silap lah. RM 342.7 kan? Betul tak? 76 36. Jadi kena baikilah. Apa ni? Saya yang kena baiki sebenarnya. Kamu betul lah. Kalau kamu kira betul-betul lah. Okay. Setakat tu okay. Oh, tadi saya tanya tadi. Kalau yang tak boleh kan. Dia tak faham apa benda ni. Yang kat tangan mau tengok. Tak ada lah. Tapi saya rasa kan dalam subjek lain. Kamu ada belajar benda ni kan. Kira bil elektrik ni kan. Yang ambil RBT tak pernah belajar yang ni ke tak ada dalam RBT? Kalau KH dulu ada. Okay, jadi selesai untuk yang itu. Okay, untuk yang berikutnya ni. Apa lagi? Banyak lagi ya. Astagfirullahaladzim. Okay, yang ini pun saya rasa tak ada masalah. Saya cepatkanlah kamu ambil jawapan dia. Kalau salah beritahu saya. Saya rasa kamu buat sudahlah yang ni. Okay, jawapan dia 540 joule. Dia kira tenaga jadi guna tenaga adalah E lah. V ada, I ada, T ada. T tu kena tukar pergi saat, jangan lupa. Okay, boleh? Ini 1/2 jam. 1/2 jam tu banyak mana tu? Berapa minit tu kena tukar tu? Tukar pergi 0.5. Ini 0.5 jam kan? Jadi kena tukar pergi minit dulu. Lepas tu kena tukar pergi saat lagi. Okay. Jadi melibatkan 2 kali tu penukaran. Penukaran unit. Sebab tu dia darab 2 ni. Kamu tengok dia darab 60 ni 2 kali ni. Okay. Kalau okey kah? Kalau tidak okey saya tu. Okay, yang bawah lagi dia punya kuasa. Kuasa pun sama je. Ini semua soalan yang latihan tadi ni. Macam dia kasih apa tu? Mantapkan dia punya, kamu punya ni je ni. Okay, jadi darabkan V dengan I. Kuasa adalah V darab I. Sebab apa guna VI? Sebab maklumat V ada, I ada, boleh gunalah VI. Dia dapat jawapan dia 0.3 watt. Okay. Ingat dalam tajuk elektrik, kalau tak melibatkan pengiraan bayar duit untuk bayar bil elektrik, tak payah tukar daripada watt pergi kilowatt. Sebab sekarang soalan tak suruh kira duit pun. Kan? Tak suruh kira duit. Jangan pula kamu tukar daripada watt ni pergi kilowatt. Lepas tu yang masa tadi ni jam tu kamu tak tukar pergi saat pula. Salah. Yang ini wajib kena tukar ni pergi saat ni. Ni kena pergi saat ni. Yang ini jangan pula jadi kilowatt. Okay, ini mesti watt. Sebab ini tak melibatkan lagi pengiraan duit untuk bayar tenaga elektrik. Bila melibatkan pengiraan duit untuk tenaga elektrik, baru kamu fikirkan
jam, baru kamu fikirkan kilowatt. Okey. Selagi dia tak cakap pasal bil elektrik, bayar duit apa-apa, tak payah tukar apa-apa. Biarkan unit asas dia, unit SI dia. Okey, next yang berikutnya. Ini pun benda yang sama. V ada, P ada. Okey, kita ada V volt lah. Maksudnya V tu voltan, ada kilowatt. Tapi ni hati-hatilah, ini kilowatt. Sekarang ni bukan tajuk untuk bayar bil kan, bukan bab-bab untuk bayar bil. Jadi yang ini kena tukar pergi watt dulu. Jadi dia akan jadi 1500 watt. Ini adalah P kan. Jadi P ada, V ada. Kita boleh cari rintangan huruf R kan. Jadi kita ingat balik rumus apa yang ada P, yang ada V, dan kita mahu cari rintangan. Kita pun ingat, oh ada rumus yang ini. Kita boleh gunalah. Okey. Dalam pengiraan kalau salah kamu bagi tahu Jawapan dia, kalau di situ jawapan dia 38.4 ohm. Rintangan unit dia ohm. Boleh? Okey, soalan B. Berapakah arus? Arus. Kita sudah ada power. Betul. Kita ada power 1500. Kita ada voltan 240. Maka boleh carilah arus dia menggunakan rumus pertama untuk power tadi. P sama dengan VI. Jadi kita pindahkan V ke sebelah kiri jadi bahagi. Jadi P per V. Okey, kalau okey angkat tangan. Soalan 3A tu macam mana dia dapat 3.1? 3A? Oh yang nanti. Okey, tak apa. Yang ini okey. Yang ni nilai dia okey kan? Ni nilai dia. Tolong kira lah 1500 bahagi 240. Kalau okey tu, kalau salah bagi tahulah. 6.25 untuk soalan B ni. Betul cikgu. Betul 6.25. Okey. Okey, soalan 3A. Macam mana dapat 3 nisbah 1? Okey, soalan ni dia tanya apa? Hitungkan nisbah kuasa yang dilesapkan oleh perintang 5 ohm dengan kuasa yang dilesapkan oleh perintang 15 ohm. Dilesapkan tu maksudnya kuasa yang hilang. Yang hilang pada perintang 5 ohm dan yang hilang pada perintang 15 ohm. Apa nisbah dia? Jadi kita kira satu-satu dululah. Kita kira dulu power ataupun kuasa untuk perintang 5 ohm. Kira macam biasa. Perintang 5 ohm ni R dia 5. Kita buat 2. Saya buat sempadan. Ini R sama dengan 5. Dan ini R sama dengan 15. Kita kira 2 power. Jadi power untuk 5 ohm berapa? Jadi kita guna rumus apa? Kita tengok apa maklumat dia bagi. Dia bagi voltan ada 9 volt. Okey, voltan ada 9 volt. Dia kata disambung secara selari kan. Jadi kita ada lukisan gambar rajah selari. Kita ingat balik yang selari tu. Yang selari tu. Okey, di sini 5 ohm. Di sini 15 ohm. Kalau selari, voltan dia macam mana? Voltan merentasi setiap perintang tu sama ke ataupun macam mana? Tidak sama. Ya ke? Sama lah. Sama. Ingatlah kalau selari, voltan merentasi ni, kalau kita sambung voltmeter ni, dia sama. Jadi di sini 9 volt, di merentasi yang 15 ohm tu pun 9 volt. Sama kalau selari sama. Kalau sesiri, dia ikut berapa dia punya rintangan dia lah. Dia bergantung pada rintangan masing-masing. Tapi kalau selari, apa-apa rintangan dia tak kisah, dia punya voltan dia sama. 9 di sini, 9 juga di sini. Jadi di sini kita ada V, kita ada V 9. Di sini pun V dia 9. Jadi soalan dikata cari power. Okey, cari power.
kita ada R, kita ada V, kita pun ingat, oh ada rumus tadi, V kuasa 2 per R. Okey. Di sini pun rumus yang sama. P sama dengan V kuasa 2 per R. Okey, kita kira asing-asing lah. Lepas tu nanti baru kita buat nisbah dia. Kalau dia buat sekaligus ni, kalau dia expert, kalau kamu expert macam dia buat sekaligus ni. Okey. Jadi kita kira asing-asing dia. V kuasa 2 per R. Okey, V kuasa 2 per R, V kuasa 2, V dia 9. Jadi 9 kuasa 2 bahagi dengan R dia 5. Yang ini yang first 5. Ini sempadan dia. Okey. Jadi saya sambung sini, tak muat. Jadi guna kalkulator 9 kuasa 2 per 5. 9 kuasa 2 per 5. Dapat 16 poin lebih. 16.2 lah dalam kalkulator saya, 16.2. Boleh? Setakat tu okey? Okey cikgu. Okey? Okey, jadi itu untuk perintang pertama. Untuk perintang kedua, kita kira benda yang sama. Rumus dia sama je. V dia masih sama, 9 kuasa 2. Bahagi dengan rintangan dia lain lah, sebab dia bagi satu lagi rintangan 15. Jadi kita kira 9 kuasa 2 bahagi dengan 15, kita dapat 5.4. Kita jawapan saya dengan kamu sama ke ni? Sama kan? Sama juga. Jadi soalan dia minta apa? Dia minta nisbah kedua-duanya. Nisbah maksudnya kiri, nisbah yang kanan. Jadi kita susunlah. Nisbah perintang, saya guna simbol macam ni. R 5 ohm, nisbah R 15 ohm. Ni simbol je lah. Jadi dalam bentuk nisbah dia ada tanda nisbah lah. Jadi tadi kita ada 16 point berapa? 2. 16.2 sebelah kiri. Sebelah kanan 5.4. Okey. Jadi sekarang ni kita hanya perlu, kalau dalam bentuk nisbah dia mesti nombor integer. Jadi kalau gini kan kita tukarlah. Ini kalau kita darab, contohnya kita mahu dia supaya jadi cantik sikit, tak ada perpuluhan, kita darab 10. Jadi sebelah kiri ni darab 10, sebelah kanan pun wajib ikut sekali darab 10 supaya dia tidak ada tidak ada perpuluhan. Jadi sekarang kita dapat 162 nisbah 54. Okey, lepas tu buat apa? Kita boleh kecilkan ke tidak? Boleh. Jadi kita cuba usaha kecilkan dia dengan sifir berapa ni? Kita test lah. Test. Saya rasa boleh bahagi 3 ni kan? Cuba kamu bahagi, contohnya bahagi terus ni. Ni 162 ni kamu bahagi dengan 54 tu. Rasa dapat okey. 162 bahagi 54. Dia nombor dia cantik ke? Kalau nombor cantik tak ada masalah. Tapi kalau saya jadi kamu, saya tak buat begitulah. Maksudnya saya buat satu-satu. Bagi 2 dulu, bagi 2 dulu. Ini kalau bagi 2 kita dapat berapa? Buat ikut step dia lah. Jarang orang dapat terus bahagi dapat betul. Jadi saya bagi 2. Saya bagi 2, 162 tu saya bagi 2. Okey, dapat 81. Dia macam pecahan, macam biasa ni. Okey, bahagi 2, 27. Bagi berapa lagi? Bagi 3 mungkin. Bagi 3, test. Supaya dia tak jadi perpuluhan, nombor dia cantik, maka okey lah tu. Bagi 3 dapat 9, bagi 3 dapat 27. Ni mau hampir sudah. Ni sifir berapa lagi? Sifir 9 ada kan 27. Jadi 9 bagi 9, 1. 27 bagi 9, 3. Okey, jadi ini tajuk nisbah dan kadar. Kalau tak silap dia tingkatan 1 ke begitu kan? Saya pun tak ingat 1 ataupun 2 lah. Kita mencari nisbah. Maksudnya nisbah itu mestilah cantik lah. Nisbah itu mesti nombor itu integer lah. 3 nombor integer, 1 pun nombor integer. Ni kita panggil nisbah. Okey, boleh? Okey, kalau tak boleh, kalau tak malu untuk tanya apa, nanti kamu boleh tengok rakaman lah. Mungkin kamu boleh faham lagi lah. Okey. Jadi yang last sekali, kuasa output. Okey, kuasa output. Dalam sistem kita ada berapa rintangan? Ada berapa perintang? 2 kan ni?
Perintang ada 2 tadi kan, 5 dengan 15. Jadi kuasa output mestilah dia ambil kira kedua-dua kuasa perintang itu. Jadi kita tambahkanlah kuasa dia. Okey, kita tambahkan kuasa dia. Ini kuasa pertama. Tapi dia buat shortcut lah ni. Ni kuasa pertama ni. Ni rumus bagi kuasa pertama ni. Tambah dengan kuasa untuk perintang kedua. Ini okey. Yang ini macam mana dapat ini, macam mana dapat ni. Kamu kira kuasa asing-asing dulu. Lepas tu nanti kamu tambah. Boleh juga kira asing-asing. Okey, cikgu. Okey, yang lain okey. Yang lain ni okey kah? Macam mana dapat? Kalau tambah ni boleh faham kan? Tambah ni sebab dia ada 2 perintang. Jadi kita tambah kuasa setiap satu perintang. Yang sebelah kiri ni dia datang daripada perintang pertama. Kuasa untuk perintang pertama yang 5 ohm adalah V kuasa 2 per dengan 5 lah. Ataupun rumus dia tu V kuasa 2 per R kan? V kuasa 2 per R. Jadi R ni ganti dengan 5. Sebab tu dia tulis 5 sini ni. V ni ganti dengan 9. Sebab tadi kita bincang litar selari, V dia hanya sama dengan V kuasa asal dia, iaitu 9 volt. Jadi 9 kuasa 2. Sebab ada kuasa 2 sini, maka ada kuasa 2 lah sini. Ni untuk perintang pertama. Perintang kedua rumus yang sama, cuma R dia lah berlainan. V dia sama saja 9. Okay, V dia sama 9, R dah berlainan. Okay. Baik, itu bila tambahkan dapatlah jumlah kuasa. Betulkah jumlah kuasa ni? Kalau salah beritahu Betul lah tu. Betul. Kan? Betul lah 21.6 watt. Okey, setakat tu ada masalah? Sedang. Jadi boleh faham hari ni punya topik? Bolehkah? Boleh. Boleh. Kamu okey kah di sana tu? Jangan banyak keluar lah. Keluar tanam pokok boleh. Tapi tanam pokok di keliling rumah boleh lah. Okey. Jadi tak ada soalan? Tak ada soalan? Soalan 4, cikgu. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Astaghfirullahalazim. Ada satu lagi. Maknanya gambar saya tak ambil lagi lah ni. Okey, ya betul, yang pengiraan elektrik. Dia. Okey, bila melibatkan pengiraan elektrik, yang ni last lah. Sorry lah lambat sudah ni. Lama sudah ni. Okey, bila melibatkan pengiraan tenaga elektrik, kamu bertahan dulu Sambil minum air lah, jangan tu sangat memaksa sangat. Okey, soalan suruh tak kirakan kos. Bila melibatkan kos maksudnya kena kira tenaga. Okey, kena kira tenaga. Bila kira tenaga maknanya kita akan kira duit lah nanti. Bila kira duit maksudnya unit tadi tu kena dalam kilowatt dan kena dalam jam. Okey, kalau kamu boleh nampak sini. Okey, mula-mula kira tenaga tu. Berapa jumlah tenaga yang diguna? Okey. Kalau tengok dia kata sehari. Okey, mula-mula sehari sebab dia mahu sebulan kan, kira sehari dulu. Jadi sehari 1 kilowatt. Tengok 1000 watt asal dia, tapi dia jadi 1 kilowatt sebab ditukar pada kilowatt. Jam, memang jam lah, dibagi jam asal dia jam, memang jam lah di sini. Jadi darabkan sehari adalah 6 unit ataupun 6 kilowatt jam. Kalau sebulan maksudnya darab dengan 30. Biasanya kita ambil sebulan puratanya 30 hari lah. Okay. Jadi dapat ni. Jadi kos penggunaan
Kos penggunaan elektrik ada dia bagi duit berapa? Ada kan? Jika kos elektrik adalah 24 sen ataupun per kilowatt jam, maksudnya seunit tu adalah 24 sen. Jadi darablah dengan 180. Boleh? Boleh. Kalau salah tu beritahulah. Tapi kalau saya tengok ni macam okey lah jawapan dia. Okey, cikgu. Okey, rasanya tu je lah kot. Jadi habislah bab 3 kita habis. Saya rasa kita tak masuk lagi bab yang keempat. Hari Jumaat tu kita masuk bab nuklear. Kita akan pergi ke bab nuklear dulu. Bab yang ke-6. Jadi bab yang ke-4 tu kita skip dulu. Kita lompat ke nuklear. Sebab yang nuklear pun kamu ada belajar juga tingkatan 3 hari tu. Tentang separuh hayat, tindak balas nuklear dan sebagainya. Ada yang kamu belajar sikit-sikit form 3 dulu. Okay, jadi itu je lah kot untuk hari ni. Selamat berada di rumah lah kan mungkin. Okay, kalau okey angkat tangan lah. Okay, Mia okey ke Mia? Ni masalah lain kali kan. Okay, tak apa. Kalau tu kita stop di situ saja. Sebelum terlupa, link di grup kamu tu dia ada pertandingan Kokem kan. Pertandingan Kokem tu kalau ada kamu check dalam link sana tu, ada pertandingan yang kamu berminat ke apa, jangan lupalah join. Lepas tu maklumkan pada saya lah mana yang kamu join. Sebab nanti kalau pertandingan tu ada setiap pertandingan peringkat kebangsaan, peringkat negeri dalam link tu dia ada markah untuk PAJSK. Kalau tak maklum pada cikgu, pada guru-guru penasihat ke siapa-siapa ke, nanti tak ada markah. Jadi rugilah kalau kamu tak maklumkan. Okay, kamu boleh join tapi bagi tahulah apa yang kamu join untuk pertandingan Kokem dalam link-link secara maya itu Jadi itu sajalah untuk petang ni. Okay, harap semua bolehlah faham sikit-sikit ke, beberapa ke. Tapi yang penting belajarlah. Okay, hari itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang. Thank you, cikgu. Sama-sama. Thank you, cikgu. Sama.